Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga tabung haji yang dikasihi. Hijrah membawa kejayaan dalam kehidupan. Dengan Hijrah 24, tabung haji pasti cemerlang dengan usaha dan kegigihan kita semua. Ini hanya boleh dilakukan apabila kita bekerja sebagai satu pasukan. Tabung haji telah melakar sejarah pencapaian yang amat membanggakan. Perkhidmatan haji tabung haji diiktiraf keunggulannya bagi memperkukuhkan lagi pencapaian perkhidmatannya dan mempertahankan perkhidmatan haji yang cemerlang. Teras ini mempunyai 5 inisiatif: memantapkan perundangan dan tadbir urus, mengutamakan keperluan pelanggan, mempertahankan perkhidmatan haji bertaraf dunia, memperkasa bimbingan ibadat haji, mengekalkan kecemerlangan perkhidmatan haji dengan kos yang wajar. Ini merupakan satu iltizam bagi memacu kecemerlangan perkhidmatan haji bertaraf dunia. Kita bertanggungjawab menentukan hala tuju pelaburan di mana portfolio pelaburan tabung haji adalah berdaya saing di dalam dan di luar negara. Hijrah 24 boleh dijayakan melalui satu, strategi pelaburan yang teguh. Yang kedua, pelaburan ESG berteraskan maqasid syariah. Yang ketiga, rangka kerja pelaburan yang mampan. Dan keempat, analisis dan sistem pelaburan yang kalis pada masa hadapan ataupun future proof. JKPO menyokong penuh Hijrah 24 yang digariskan oleh pengurusan TH. Kami yakin ianya akan membawa tabung haji ke arah yang lebih gemilang dengan satu matlamat, iaitu memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pendeposit kita walau di mana sahaja mereka berada. Saya menyeru semua warga TH untuk bergerak dengan penuh semangat demi mencapai Hijrah 24 yang menjadi panduan untuk kita berjaya. Untuk mencapai matlamat Hijrah 24, budaya berprestasi tinggi adalah penting di dalam memacu tabung haji ke peringkat yang lebih tinggi. Ianya merangkumi 4 aspek utama, iaitu bakat-bakat yang beradab, berakhlak, yang mempunyai semangat kebersamaan, budaya pembelajaran yang berterusan untuk melahirkan bakat-bakat berilmu dan bijaksana dalam membuat keputusan, serta sikap berdaya saing yang tinggi menerusi misi dan sasarannya yang jelas. Secara ringkasnya, budaya ini adalah satu budaya atau persekitaran yang positif dan kompetitif di mana warga tabung haji dapat mencapai prestasi yang lebih cemerlang. Tadbir urus adalah salah satu daripada 7 teras utama di bawah Pelan Hijrah 24. Terdapat 6 inisiatif strategik, iaitu semakan model pelan operasi tabung haji, semakan Akta Tabung Haji 1995, pengawasan struktur tadbir urus, menegakkan prinsip syariah, memantapkan pengurusan risiko dan kawalan dalaman. Bahagian pematuhan risiko akan memastikan budaya risiko dan pematuhan diserapkan kepada semua warga tabung haji. We work as one. Menyedari kepentingan untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan, transformasi digital perlu dilaksanakan. Ini juga merupakan sebahagian daripada inisiatif strategik utama Hijrah 24. Dengan berpadukan 4 teras utama, menumpukan kepada keperluan organisasi, meningkatkan pembangunan otomasi, membudayakan teknologi digital dan mengukuhkan keupayaan warga TH. Kami akan terus komited dan menyokong penuh pelaksanaan Hijrah 24. Bahagian komunikasi korporat bertindak sebagai jentera pengurusan komunikasi melalui strategi penyampaian maklumat yang berkesan. Kami menyokong penuh setiap inisiatif di bawah Hijrah 24. Hijrah 24 merupakan pelan transformasi strategik TH 2022-2024 memacu organisasi untuk 3 tahun ke hadapan dalam menempuh cabaran yang mendatang. Pelan ini merangkumi 24 inisiatif strategik untuk mencapai aspirasi TH dengan tumpuan kepada pengukuhan struktur tadbir urus korporat operasi serta didorong oleh inisiatif digitalisasi. Sejak 1966, TH telah mengagihkan 35.6 bilion ringgit keuntungan kepada pendeposit. Dari tahun 2001, TH telah memberi bantuan kewangan haji berjumlah 2.02 bilion ringgit bagi meringankan beban kewangan jemaah. Tahniah
Saya ucapkan kepada tabung haji atas usaha gigih bagi memastikan terus berdaya saing dan kekal relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jom sama-sama kita mulakan majlis pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan sesi motivasi kerjaya siri yang kelima pada tahun 2022. Dan saya meraihkan terlebih dahulu kepada rakan-rakan yang telah bersama kita daripada awal tadi. InsyaAllah pada petang ini kita akan mendengar perkongsian daripada penceramah jemputan kita pada petang ini. Terlebih dahulu, kami di unit kaunseling mewakili Jabatan Modal Insan merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan atas kesudian yang diberikan dalam menyertai pada program pada hari ini. Didoakan semua yang berada di utara tanah air, di selatan tanah air, di timur tanah air dan juga di Lembah Kelang dan juga Sabah dan Sarawak sentiasa dalam keadaan yang sihat sejahtera dan dipermudahkan segala urusan olehnya, insya-Allah. Dan juga tidak lupa juga pada rakan-rakan yang juga berada di Jeddah, Arab Saudi. Dan juga kita tidak lupakan kepada rakan-rakan kita yang diuji dengan tahap kesihatannya. Sama-samalah kita juga doakan untuk kesembuhan rakan-rakan kita yang telah diuji, insya-Allah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, agenda memberi kesedaran berkaitan kesihatan mental merupakan inisiatif yang sentiasa dan akan dilaksanakan kepada semua keluarga tabung haji. Ini menunjukkan elemen ini adalah sangat penting untuk diberi penekanan kerana ia adalah berkaitan dengan kefungsian mental kita semua untuk membuahkan hasil dalam apa jua tugasan di pejabat, di rumah, bersama komuniti. Dan unsur motivasi diri juga menjadi kunci utama dalam diri setiap individu. Ia perlu dipacu daripada segenap aspek demi kelestarian kesejahteraan psikologi individu pada masa akan datang. Dan tuan-tuan puan-puan, program ini juga merupakan dan juga menyokong prinsip maqasid syariah di dalam rangka kerja penguasaan tabung haji yang bertujuan untuk memberi perlindungan akal, iaitu hifzul akal, dan perlindungan nyawa, hifzun nafs. Di samping itu juga ia menyokong Hijrah 24, iaitu inisiatif yang ke-16 dalam perkara budaya al-falah, kesejahteraan mental dan pemekasaan kesejahteraan psikologi. InsyaAllah tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hari ini merupakan program terakhir bagi siri motivasi kerjaya. Jadi sepanjang tahun 2022 kita telah lalui dengan sabar, tabah, tekun, berhati-hati dan sebagainya. Ada perkara yang telah dicapai seperti harapan pada awal tahun baru-baru ni. Semasa kita tetapkan goal setting untuk kita capai tahun 2022. Tidak kurang juga perkara-perkara yang tidak mampu kita capai pada tahun ini. Keputusan ini seharusnya menjadi pengajaran yang amat berguna buat kita semua. Pastinya kita perlu move on dengan perkara yang telah berlaku dan jalan terus untuk maju pada masa akan datang. Kerana apa? Perkara yang lebih penting adalah untuk kita mencorak masa hadapan dengan lebih cemerlang. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, insya-Allah pada hari ini siri motivasi kerjaya siri 5
kita bawakan penceramah jemputan yang juga merupakan kaunselor berdaftar yang juga mempunyai kepakaran dalam isu-isu keluarga. Beliau aktif dalam masyarakat dalam memberi perkhidmatan contohnya kepada gelandangan, program-program kesedaran, pembangunan insan dan sebagainya. Sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada penceramah kita, di sini saya suka untuk kongsikan biodata ringkas penceramah kita iaitu Puan Normaliza binti Mahadi. Latar belakang pendidikan beliau dalam Social Science, Psychology Counselling, Universiti Kebangsaan Malaysia, Master, dan juga merupakan kaunselor perkahwinan di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan juga pernah menjawab kaunselor di Bank Simpanan Nasional Berhad. Seperti semua sedia maklum, Puan Normaliza juga merupakan penulis buku #Jalan Terus Move On Sajalah yang diterbitkan oleh Karya Bestari. Sebelum kita mulakan pada sesi petang ni, saya suka untuk kita budayakan catatan ataupun nota-nota ringkas yang kita pelajari sepanjang sesi ini di ruangan chat. Moga-moga ia dapat membantu rakan-rakan kita yang terlepas lihat, terlepas dengar kerana faktor mungkin ada kekangan tuntutan kerja hakiki. Dan di akhir nanti insyaAllah sesi pada petang ini lebih kepada bual santai. Sekiranya tuan-tuan, puan-puan haji, tuan-tuan hajah, puan-puan haji, tuan-tuan haji, puan-puan hajah ada ingin bertanyakan soalan, boleh tuliskan di ruangan chat, dan sekiranya ingin terus berkomunikasi dengan penceramah, boleh raise hand. InsyaAllah kita akan allowkan mikrofon nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan Puan Normaliza binti Mahadi untuk meneruskan sesi pada petang ini. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suara saya dengar Clear Puan. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Hanif bagi pihak Lembaga Tabung Haji sebab sudi jemput saya bercakap tentang topik yang memang saya sukalah, saya minatlah buat topik ni. But mungkin sebelum saya meneruskan ni, saya tambah sikit pengenalan yang Cik Hanif dah buat lah supaya semua orang nampak progress saya dan nampak where I'm heading towards the subject kan. Macam Cik Hanif kata, saya mulakan kerjaya saya actually di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di Jalan Raja Laut lah as a family counsellor. That was 22 years ago. I'm 50 now insyaAllah. And then di LPPKN macam biasa crowd yang kita ada adalah crowd yang perlukan bantuan daripada segi keluarga dan perkahwinan lah. And then saya stay kat situ beberapa tahun, lepas tu saya berhijrah ke Jabatan Perkhidmatan Awam Putrajaya. Dekat sana dia more to workplace counselling. Tak ada jauh beza sangat pun sebab workplace counselling ni saya lihat apa sahaja isu yang ada pada klien sebenarnya ada isu-isu rumah tangga dan keluarga juga. I stayed that for a few years juga, and then saya berhijrah ke consulting company where I do training and self development dekat sana. Dan saya pernah berkhidmat di Bank Simpanan Nasional as a in-house counselor for 2 years. Lepas tu saya balik ke company training on consultancy insyaAllah. So now saya ada own small firm lah di Bandar Puteri Bangi. Di sini most cases adalah counselling keluarga dan perkahwinan lah. Okay, I am specialised in ada beberapa perkara lah. Contohnya macam hari ni, actually we are talking about the art of moving on. Dalam 22 tahun kan saya buat counselling, saya rasa the art of moving on ni memang penting sangat untuk semua orang jalani. Because
you have to move on in marriage, you have to move on in pekerjaan, kita semua kena move on lepas divorce, kita kena move on dalam pelbagai perkara. Macam recently kita tak sangka kan, we have this lockdown kan, kita tak pernah terfikir ada dalam hidup kita, rupa-rupanya we are not allowed to go out from our house. Lepas tu seorang je boleh keluar, and then keluar we have to wear mask, This lockdown actually banyak menimbulkan isu-isu mental health secara langsung dan tak langsung, because we are not used to be governed in the house. We need to go out, need to meet people kan, ini kebiasaan kita. So that is the art of moving on. Membantu orang-orang, tak kira sama ada orang tu bermasalah ataupun tak bermasalah, untuk move on dalam hidup adalah sangat kritikal, kerana move on ni saya rasa dia sebenarnya satu kemahiran, macam kemahiran IT, kemahiran membawa kereta, drive, kemahiran bekerja. Ini ada move on ni adalah satu kemahiran yang malangnya tak ramai orang kuasai, kerana dia tak selalu disebutkan, especially sadly to say, sedih kalau kita ceritakan, kita duduk dalam punitive environment where to punish people is already installed in us, but to develop people kita tak tahu. We want to develop people but we don't know how. We always talk about how to punish people but we rarely talk about solution kan. Kalau biasa tengok kat mana-mana lah, kita keluar sikit daripada environment pekerjaan, we go back to school. We always talk about punishment, datang lambat kena punish, tak siap homework kena punish, siapa begitu kena punish. So we grow up to know what punishment is all about. But it's very rare we learn, kita belajar bagaimana kita nak develop orang yang first time datang lewat. Contohnya, hari pertama saya bekerja dengan tabung haji, saya punch card lawa, for 3 weeks saya kerja okay. Lepas tu bulan keempat ada satu kali tu saya datang lewat half day. Actually I need development, I don't need counselling, it's just one time punya lambat. So the development tu kadang-kadang tidak dibuat sebab kita tak nampak development tu ada. But I think, I'm not sure about tabung haji because I never work there. Tapi I think ada banyak organisation yang melihat kalau dia datang kali kedua kita kena punish ni, sebab sekali dah datang lewat ni mesti ada kedua ketiga. There's no development punya plan, but we already have punishment plan for this person. So the art of moving on is one yang saya specialize in lah. Another one is solution focus, brief therapy. Pendekatan dalam sesi counselling ada banyak, pendekatan dalam sesi membantu orang yang ada mental health issue ataupun membantu orang supaya tidak masuk ke dalam mental health issue adalah boleh menggunakan teknik ni. Solution focus, where we don't talk about problem anymore but we talk about solution. Tapi nak buat solution ni, saya boleh katakan ramai orang begitu janggal nak buat solution, because when we attend meeting we talk about problem, we don't talk about solution. I bagi you satu example. Let's say ada isu berlaku dekat our organisation. Contohnya ada orang mogok lah, ada 5 orang, tak pernah berlaku lah kat tabung haji, tapi kita just assume lah 5 kaki tangan tak datang ni mereka mogok, what to do with them, apa solution dia. Tapi saya rasa lebih kerap we discuss about how to punish these 5 people supaya tak ada orang ikut diorang, supaya tak ramai lagi orang mogok. When we talk about solution, we talk about what can be done, how to help these people to progress, how to see these people untuk faham our organisation so that dia tak mogok, so that dia nampak organisasi kita ni sesuatu yang dia boleh sumbangkan, something like that, solution focus. Tapi actually dalam dalam counselling juga ada solution focus, dalam organisasi juga ada solution focus.
And then of course lah, I'm doing counselling session. Most of my client ada masalah atau ada isu ataupun datang untuk mengetahui lebih lanjut how they can perform as a ketua keluarga, how they can perform as a wife. Sebab dalam counselling ni, we are not talking about problem all the time. Problem ni, treatment ni is only like 20%. The rest is about how to develop people and of course how to buat program-program prevention, how to prevent things from happening. Itulah counsellor buat actually. And then of course personal coaching. So okay, that's about me lah, a bit about me. What about mental health? Saya rasa kita tak payah belajar mental health ni ke level-level yang sampai bipolar, sampai nak skizo tu, itu macam psychiatrist lah kena bagi. Orang-orang macam kita ni cukup kalau kita tahu konsep ni. Konsep ni macam ni. Kalau you orang yang sangat tak puas hati dengan masa lepas, tak puas hati dengan dulu-dulu, tak puas hati dengan tu, kesal dengan apa yang berlaku pada masa lepas, rasa macam alamak kenapa saya buat macam ni pada masa lepas, padahal benda tu dah berlaku dan kita tak boleh buat apa-apa lagi. Proven that setelah beribu-ribu tahun tamadun kehidupan dunia wujud, tak ada orang lagi yang berjaya ubah sejarah. Umur kita 50, we cannot say that saya 48, 50 is 50. You lahir kat Malaysia, you lahir kat Malaysia. Mak bapak you ni, mak bapak you ni. You cannot change that. Past tak boleh change. Actually, kalau you perasan, ada kelompok-kelompok orang sekitar kita yang asyik cerita pasal past. Dekat situlah yang the art of moving on tu mengambil peranan. Dia cerita pasal past, oh dulu I work very hard, dia kata, tapi kawan I yang dapat naik pangkat. Dulu bos janji nak naikkan I pangkat tapi tak naik pangkat sampai sekarang. Dulu I pernah ada colleague yang hurt me very much through email. So I feel hurt sampai sekarang, I feel hurt, This is actually benda-benda ni kalau you perasan orang-orang ni bila dia dah ada masalah dengan past, actually orang ni ada depression. Tapi taklah bermakna kita tak boleh cakap langsung pasal past, bolehlah cakap. Ni past bukan parti past, ni past yang lepas. Tak bolehlah kita, bukanlah tak boleh langsung cakap, boleh je cakap saya mula kerja tabung haji tahun 2001, itu bolehlah, itu past yang cerita pasal benda lepas, but not about yang perkara-perkara yang kita ceritakan sehingga menjejaskan kehidupan kita. I pernah jumpa orang yang setiap kali dia jumpa orang, dia akan kata dia nak berhenti kerja. Tak tahulah you ada keli ke tak kat sana yang hari-hari jumpa nak berhenti kerja, tapi lalas you all yang pergi tempat lain dulu, dia masih kat situ. These people actually, if dia orang tidak betul-betul mengawal mindset dia, mereka akan went into depression. Satu depression ni sebenarnya agak meluas orang dapat depression dan tak dirawat dengan betul sebab depression ni kalau dia di tahap yang dia dah kena, you tak nampak sangatlah dia macam orang yang tak boleh function dalam kehidupan. Dia boleh function tapi dia sebenarnya tak function up to dia punya potential. Kerana ada banyak masa dia dibazirkan memikirkan perkara lepas. So if you imagine one day you wasting like 2 hours talking about past, you actually losing 2 hours yang you boleh gunakan sebenarnya untuk belajar skill baru, untuk mempertingkatkan kualiti kerja you pada masa akan datang, pada hari itu. So depression. The second thing yang saya rasa kita perlu tahu adalah about anxiety. Anxiety ni kalau kita cakap pasal depression, orang yang yang tak boleh lepas daripada masa lepas. Anxiety ni pula orang yang tidak yang terlalu bimbang pada masa akan datang. Macam mana kalau saya, contohlah, macam mana kalau saya usaha sungguh-sungguh tapi saya masih tak dapat pangkat yang saya nak. Macam mana kalau saya buat kerja betul-betul, bos saya masih tak puas hati. Macam mana kalau saya do my very best to be a good wife tapi my husband still tak tengok I, still tak pandang I. Macam mana kalau saya betul-betul sekolahkan anak saya pada masa akan datang, anak-anak I masih tak dapat masuk universiti. Dia bimbangkan masa depan sehingga menyebabkan dia tak dapat function. Kerana kebimbangan pasal masa depan tu akan mengakibatkan anxiety. Anxiety dengan depression ni adalah
dua kutub yang berbeza lah, satu kat sini, satu kat sana. So ini saya rasa adalah paling common lah yang berlaku di workplace. If kita nak pastikan diri kita sehat daripada segi mental, dua perkara ni saya rasa kita perlu jaga. Dan of course lah, if you have unfinished business kan, pada masa lepas, kaunselor-kaunselor di lembaga tabung haji insya-Allah boleh membantu how to let go the past. Hari ni saya cerita pasal awareness sajalah how the art of letting go, how to let go things Okey, ketiga yang saya rasa semua orang tahu, semua orang sangat mahir adalah stres, tekanan. Stresnya kerja hari ni Saya tadi pun masa mula-mula dapat message daripada Encik Hanif, dia kata kita guna Microsoft Teams kan. Saya kata alamak apa benda lah Microsoft Teams ni saya mula-mula nak guna iPad, saya kata iPad, you tahulah Apple ni kan dia macam jahat sikit kan, dia tak nak terima function luar kan. So saya kata mesti tak ada. So mujur saya ada laptop, saya guna laptop dan saya dah imagine lah mujur tak kena anxiety macam mana kalau saya tak boleh masuk. Saya kata sebab I'm very far from tabung haji, it's like 1 hour journey to tabung haji. How if my computer pun tak boleh cater Microsoft Teams so saya stres. Belum lagi masuk anxiety, stres Tapi alhamdulillah apalah nak bimbang kalau Allah nak bantu kan, Allah akan bantu kita macam mana pun kan. Bukannya kita tak pernah sebelum ni rasa macam benda tu kita tak boleh settle kan, tapi tiba-tiba settle Allah is there. Saya pun niat baik nak masuk dalam ni, bukan nak buat benda-benda yang ni. So alhamdulillah Allah mudahkan, alhamdulillah. So 3 things, depression, anxiety and stress. Stres ni bagus ke tak bagus? Kalau depression tu kebanyakannya tak bagus. Anxiety pun kebanyakannya tak bagus. But I cannot say that 100% anxiety tak bagus. Bagus juga kadang-kadang when we think about future kan. And bagus juga kadang-kadang we learn from our mistake, our past mistake. Stress ni actually dia jadi bagus bila kita belajar how to handle it. Dia jadi tak bagus kalau kita tak belajar how to handle stress. Sebab saya rasa kat dunia pekerjaan semua orang pun stres. Ataupun ada kot seorang dua yang tak stres, dia kata saya happy je kerja, tak ada apa-apa stres pun, adalah kot. Tapi dia akan jadi macam outlier lah kalau kita buat statistik dia jadi outlier. Kebanyakan orang stres. Kaunselor pun stres. Seriously, kaunselor pun stres. Bosses lagi lah stres. Nak-naknya dapat subordinate yang tak begitu memberi kerjasama kan, of course stres. Tapi of course lah bosses, cara bosses handle stres, saya bayangkan kalau bos lelaki dia handle dengan secara macho lah, dia boss kan, as a macho man they handle stress well lah. And of course ladies also, certain ladies or maybe most ladies yang bekerja, they really know how to handle stress. You imagine, I believe that in tabung haji you have higher position, perempuan in higher position dia mak, dia isteri, dia perempuan, dia menjawat higher position. You know that the higher you go, the more thinking you have to do, So how they handle stress? Sebenarnya kalau nak cerita pasal stress, kalau kita nak samakan stress dengan kesakitan, perempuan handle kesakitan better than men. Imagine kalau men kena beranak. I think kalau men beranak, kita cuma ada seorang adik-beradik tunggal ataupun kita tak ada langsung. Sebab men, dia praktikal. Women ni kita bukan tak praktikal tapi kita ada unsur emosional. Sebab kalau you perasan bersalin ni sakit. Nak cakap sakit dia macam mana? Pada saya lah, orang kata tak baik share sakit bersalin. Pada saya apa salahnya share kan? Especially kepada orang yang belum bersalin kan. Bersalin ni sakit, dia sakit, sakit dan sakit, sakit serta sakit, sakit sangat sakit, sakit dan sakit dan sakit by the power of infinity sakit dia. Itulah sakit bersalin. Men kalau dia sekali dia kena sakit macam tu, saya tak rasa dia nak beranak lagi. Dia kata that's it yang, ini anak pertama kita dan terakhir. Saya tak nak dah masuk labour room. Tapi perempuan sama juga, masa dalam labour room tu dia dah bersumpah tak nak ada anak lagi. Tapi since dia ada unsur emotional kan, lepas tu the second round bila pregnant kan, you buat test tu kan, dia nampak ada double line tu, dia happy lagi. Padahal hari tu sakit kan. So
kalau nak kata handle stress, kalau nak kata stress ni sakit, women can handle stress better than men. Tapi kalau nak kata stress ni purely stress, men can handle stress better than women because stress lelaki ni dia ada beza sikit dengan stress perempuan. Stress lelaki ni dia realistik. Saya bagi satu contoh. Contoh yang tak sama macam stress tapi lebih kurang how men handle stress. Katalah Cik Hanif ni saya tak berapa kenal dia dah, adalah WhatsApp tapi jumpa tak pernah, dia pun tak kenal saya pun tak berapa kenal dia. Katalah saya tiba-tiba petang ni saya WhatsApp dia, Assalamualaikum Cik Hanif, harap Cik Hanif sehat, tadi saya happy dengan program tu. Cik Hanif nak tanya bantuan lah, boleh tak saya pinjam 10,000? Cik Hanif pun mesti macam serba salah kan nak jawab, tapi you know being man, because dia practical, dia macam ni tau, nak bagi ke tak nak bagi je. Itu je. Kalau Cik Hanif nak bagi, dia bagi. Alhamdulillah. Kalau nak bagi, nanti saya bagi nombor akaun. Kalau dia tak nak bagi, tak nak bagilah. Tapi you perasan tak perempuan, since kita ada practicality juga, tapi dalam masa yang sama, kita juga ada unsur-unsur emotional. So kita akan fikir, macam pelik kan, baru jumpa dah nak pinjam duit. Dia ni entah-entah scammer kot, bukan kaunselor. Kalau kita bagi dia nak bagi duit ke, nak bayar balik ke tak? Check Facebook dia nampak macam kaya tapi tu rupanya tak ada duit. You nampak tak dia punya proses? So that's why sometimes men handle stress better. Kalau saya nak hadap, kalau saya tak nak hadap, saya put under the carpet. That is why sometimes bila ada isu perkahwinan, ni masuk sikit isu perkahwinan, men tak suka banyak cakap dalam perkahwinan. Not all, tapi kebanyakannya tak suka banyak cakap because that's not how they handle argument dalam perkahwinan. They won't talk because if they don't know what to do, they don't know what to do. Kalau dia tahu apa nak buat, baru dia tahu apa nak buat, except for women. So three things, depression, anxiety and stress. Stress, macam saya kata, stress ni sebenarnya ada bagusnya. Stress ni actually help us to perform better, to go better. Tapi kalau tak handle, tak baguslah stress ni, sebab stress ni can lead for so many things. Baru-baru ni I heard this one talk by this Mak Saleh through makanan kan. Dia kata actually cholesterol is actually building up through stress, bukan semata-mata food. Kalau you makan food tapi you tak stress, kolesterol you tak naik secepat you makan makanan dengan stress. Itu finding dia lah. Okay, seterusnya, if you rasa macam tak okay, if you rasa macam you need help, if you rasa macam you cannot cope dah with your issue, sama ada you lelaki atau perempuan, you must know when to talk. Saya fikir inilah satu isu yang kita tak gunakan sepenuhnya. I imagine bila kita dah perasan kita tak berapa okey, kadang-kadang kita lupa benda yang penting. You ada meeting 3 AM, itu macam benda simple you tak ingat. Kawan ingatkan baru you teringat. Kalau you dah rasa you macam tak boleh control your anger towards somebody, macam you ni jenis orang yang baik, orang yang sopan, bukan jenis orang yang memaki hamun, tapi dalam hati you dah terasa macam nak maki orang. Ataupun you mula rasa prestasi you as a human being macam merosot, macam asyik marah-marah dengan anak, you dah cannot be patient to your husband, you pergi kerja, benda-benda biasa you buat pun you dah rasa macam lambatkan kerja. Itu actually a warning body kita bagi kita that you need to talk, you need help. Cumanya problem dia, saya fikir dalam 22 tahun saya buat counselling, ramai orang tak tahu siapa yang sebenarnya dia boleh bercakap dan luahkan perasaan. Saya bagi satu contoh, ini counselling perkahwinan. Ada this one lady A, orang A, Kak A, dia jumpa Kak B, dia cerita B, dia kata, I ada masalah ni dengan my husband. Lepas tu B ni kata, lah iya ke? Dia kata, tak, ikut I. Dulu masa I ada masalah yang sama, dia kata, I bungkuskan baju anak-anak I balik kampung, dia kata. Lepas I balik kampung tu, the next day tu, dia kata, husband I datang melutut kat kaki I ni, dia kata. Ajak I balik, pujuk-pujuk I minta maaf. Dia kata, you ikut I, B kata dekat A. So A pun confident lah. Kalau
method ni berjaya dekat B, mesti dekat dia pun berjaya kan. So dia pun bungkuskan baju dia, bungkuskan baju anak dia balik kampung. The next day tu betul lah macam B kata. Husband dia datang tapi bawa lori. You get the joke? Ambil sekali barang-barang kat rumah semua, duduklah kampung, you know. So, if you want to talk to a friend, friend kita ni, kalaulah friend kita ni tak ada training, I percaya tabung haji mungkin ada pembimbing rakan sebaya kot. Diorang ni dah well trained to listen. Kaunselor ni kita tak dengar je tau. Kita dengar dan kita diagnose. You kata macam ni, we diagnose. You cakap macam ni, kita diagnose. That's why we help you to see your issue better. Mungkin you rasa sebenarnya you ada masalah ni, tapi sebenarnya itu bukan masalah dia. Kaunselor bawa you keluar daripada box, tengok dalam box tu. This is your box. Cuba you tengok sudut ni, sudut tu, itu, ini. So kaunselor help you to see your problem. But then of course, you kena buat penambahbaikan dekat dalam box tu. That's what counselor do. Counselor ni dia punya speciality is to diagnose you. Macam you pergi doktor, you cakap saya batuk dah 3 hari, ada kahak, lepas tu sakit tekak, bla bla bla. So the doctor diagnose, ini batuk biasa. Tapi kalau you kata batuk saya ada darah, then doktor diagnose differently pula. Doktor rujuk you dekat hospital, maybe you need to go for x-ray, everything. So that's what counselor do. Nak cakap dengan kawan ni sebenarnya boleh, but you must understand kawan you tak ada ability to diagnose. Dan sometimes lebih kesihan lagi, kawan you sebenarnya menambah masalah you bila dia secara tak sengaja telah menceritakan masalah yang you cerita tu pada orang lain. Lagilah bertambah isu you. Okay, and then of course lah bercakap, you know, pada kawan yang betul, memang dia tak diagnose, dia betul, dia melegakan. Kadang-kadang saya fikir dalam workplace, kita kena ada sistem buddy yang we talk to each other, benda-benda yang sesimpan dekat grup tu je. Dia tak merebak jauh, but we talk to each other how to tambah baik kan. Supaya saya rasa supaya mental health kita stable, supaya kita tahu ada ruang yang kita boleh luahkan, you know, supaya kita tahu banyak benda yang berlaku lah insyaAllah. So begitulah adanya tentang mental health ya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Saya ada beberapa point lagi nak cakap. Maybe tak soalan is ni. Oh ada orang tak ada lagi puan. Tak ada lagi ya. Kalau ada soalan boleh tanya soalan so that saya boleh mencelah, no issue. Okay, counselling. Saya fikir Cik Hanif dah ceritakan pasal counselling panjang lebar lah kot dekat Lembaga Tabung Haji. Tapi ni saya explain my version lah ya. Counselling sebenarnya ada tiga core business. Counselor pun ada business juga Counselor punya business, first business is development. Development ni adalah salah satu perkara yang sangat besar dalam counselling. We develop people. Actually training hari ni adalah kalau saya masukkan dalam development. We develop people, we make people understand something, we make people bukan setakat tahu tapi faham sesuatu. Apa itu anxiety, apa itu depression, apa itu stress. If you ada simptom-simptom macam yang saya beritahu tadi, what do you have to do? You know, this is actually a development. And of course sebenarnya semua orang kan ada pelbagai potensi ya. Ada orang lahir-lahir je dia dah hero. Dia hero, dia membesar sebagai hero dan dia berakhir pun sebagai hero. Ada orang macam ni, hero, dia memang genetik hero. Ada orang dia lahir sebagai zero, dia membesar sebagai hero dan dia berakhir sebagai zero balik. Ada orang dia lahir sebagai zero, dia membesar sebagai hero dan dia berakhir pun sebagai hero. Orang-orang beginilah yang kita katakan semua jenis orang boleh di-develop, boleh dibangunkan. Membangunkan sumber potensi manusia ni sebenarnya sangat penting dalam, saya rasa dalam setiap organisasi. Tapi sebenarnya bukan tugas organisasi sahaja yang patut bangunkan kita. We ourselves juga ada tanggungjawab besar nak bangunkan diri sendiri. Saya relate sikit workplace counselling ya. Di mana-mana tempat saya rasa ada orang yang
rasa dia nak berkembang dalam kerjaya, dia nak daripada stage ni dia nak berkembang daripada stage tu. How to do that? Bagaimana nak buat? Kalau saya pergi kat mana-mana organisation buat training, saya selalu dengar ni. Dia kata sebenarnya senang je nak naik dalam organisasi, kena bodek bos. Many years ago saya macam rasa macam betul juga apa orang kata, if you want to grow dalam organisation you must know how to bodek your boss. But saya membaca satu finding yang dibuat oleh Hay Group, Hay Group. Hay Group ni adalah, I think they are HR punya consultant ya. Diorang buat research diorang ni memang research yang boleh diterima pakai kat mana-mana tempat. Dia kata betul, ada orang naik pangkat because they know how to bodek boss, but actually it's only 5% of them. Maknanya semua orang ada potensi naik dalam organisasi, 95%. Ada 5% aja orang naik because bodek boss. So when you know that you ada potential nak naik, what do you do with yourself? Contohnya macam saya kata, Malaysia adalah antara negara yang ketinggalan dalam membaca. We only read 20 books in a year, on the average, 20 buku setahun. Finding ni 5-6 tahun dulu lah, maybe sekarang dah meningkat, tapi 20 buku saja setahun. 20 buku setahun ni sebenarnya sangat jauh ketinggalan. In order for you to develop yourself, you must read buku tentang self-development, buku tentang organisation, buku tentang parenting, buku tentang marriage, any books you have to read, because reading make you lebih terbuka. Reading ni sebenarnya mengubah zero ke hero, reading. Dalam development ada reading. Ini your own initiative, not your organisation initiative. What else besides reading? Yes, organisasi sediakan kita beberapa kursus, beberapa training ya. Macam hari ni is another 1 hour training for you. But actually saya fikir if you nak nampak diri you climbing the ladder kan, you punya career ladder tu, you must go for another training also, not necessary terima daripada organisasi saja. But malangnya not many of us sanggup keluarkan duit for our own training because we are not used to it. We are not used to read sometimes. I'm not saying all of you nanti ada orang kata tak saya baca je tak. I bercerita pasal orang yang maybe tak ada idea lagi, they have to read, they have to attend training, outside training for them to develop themselves. So ini semua dalam development. The other thing is prevention. Prevention ni dengan development ni ada jauh beza dia. Kalau development, you develop yourself. Prevention ni bila you nampak dah you macam nak bosan-bosan sikit kerja tu, you have to prevent that untuk melarat. Sebab kalau you dah mula rasa macam dah tak best lagi dah serving your organisation, you dah rasa macam ada tak puas hati sana, tak puas hati sini, you dah rasa macam ada politik lah dalam organisasi you, itu sebenarnya adalah satu tanda yang actually you kena prevent awal-awal. You must do something about it sebab you need to know you dekat level mana. Kalau satu tu level scaling question tu kan, kalau satu level yang you tak nak kerja langsung, 10 nak kerja sangat, kalau you ada dekat level 2-3 tu, you must do something so that level you meningkat. Nanti kalau tak, prestasi kerja you menurun. And then of course lah, the third thing in counselling, kita ada development, kita ada prevention, and the third one we have treatment. Macam saya kata, treatment ni sebenarnya percentage dia kecil je. Sebab kalau kita well develop ourselves and we prevention program kan, ada berterusan dalam organisasi kita ataupun dalam kehidupan kita sendiri as a person, treatment akan jadi makin kurang lah. Tak ada orang lagi dah yang perlukan treatment because kita duduk dalam balance lifestyle. Pekerjaan, bila kita cakap mengenai prestasi pekerjaan, mental health dalam pekerjaan, actually kita tak boleh lari daripada melihat hidup kita sebagai orang yang ada banyak role, banyak peranan. Cik Anif ni dah kahwin kot, dah kahwin dah Cik Anif? Dah ya? Cik Anif ni pekerja lembaga tabung haji, warga kerja,
bapa, saya percaya, suami, anak lelaki, you nampak tak you banyak role. Kalau kita nak kesan kan, kita punya role tu balance ke tak, sebenarnya if we are okay, semua role yang kita ada, we be okay. Tapi kalau kita ada handicap as a father, role kita yang lain pun terjejas. If kita ada handicap sikit as a husband, role lain pun terjejas sebenarnya. Sebab itulah dalam workplace kita tak boleh pisahkan life kita sebagai orang biasa dengan bekerja. Dalam pekerjaan kita perlukan apa? Kita perlukan sokongan, dalam family pun kita perlukan sokongan. So the balance have to be there because kita macam saya kata tadi, kita ni ada banyak role kan. Semua role tu kena balance. How to balance the role, kena ada kesedaran yang kita kena memenuhi semua role yang kita jalankan tu dengan baik ya. Kena ada kena ada tindakan untuk role-role seterusnya. Is that about counselling? Okay, we have how many minutes lagi ya Cik Hanif? InsyaAllah dalam 15 minit lagi Puan. Lagi 15 minit lagi. Do I have any question to read? Ada Puan. First daripada Dayang Hadiah. Macam mana nak baca dia ya Cik Hanif? Okey, boleh saya bacakan? Okey, soalannya, bagaimana kita nak kenal pasti diri sendiri sebagai pendengar yang baik dan bagaimana kenal pasti seseorang itu adalah pendengar yang baik? Dan apakah etika sebagai seorang pendengar yang baik dan dipercayai? Okey, saya fikirlah salah satu kriteria pendengar yang baik, you rasa puaslah cakap dengan dia. Dia tak adalah you cakap, dia pun cakap, you cakap, dia pun cakap, dan lebih teruk lagi kalau pendengar ni jenis yang you cerita dengan dia masalah A, dia pun tambah lagi masalah B dekat you, you know. Dia kata, ya Allah macam ni lah, I pun ada masalah ni, dia pun tambah. You macam confused. Siapa yang ada masalah sekarang ni, dia ke saya? So kalau you jumpa kaunselor, definitely lah dia orang tak akan share masalah dia orang pula dengan you, dia orang dengar je masalah you. So I think salah satu ciri pendengar yang baik. Dan of course pendengar yang baik, dia orang tak akan spread whatever you share with them lah. Itu jadi jadi rahsia lah. Sebab kalau dia tak ada kalau dia bukan orang yang berdaftar, berlesen, dia tak ada etika lah yang dia boleh penuhi ya. Etika dia sebagai seorang manusia hamba Allah je lah kalau dia nak penuhi ya. So itu adalah kriteria dia. But how to know whether you pendengar yang baik ke tak? Tadi kita cerita seorang, ni cerita sendiri-sendiri. Kalau you boleh dengar, boleh sabar, bila balik rumah you tak rasa serabut, then you pendengar yang baik. Kalau you balik rumah tu you rasa macam nak berhenti kerja dengan masalah orang, ataupun you rasa sakit hati, you rasa macam you rasa nak baling lah orang ni. Maksudnya bukan orang yang mengadu kat you lah, orang yang dia adu kat you tu rasa macam nak baling dia, you know. Then you tak boleh jadi pendengar yang baik lah. Because as a counsellor, Cik Ani faham lah kot, kita dengar masalah orang, dengar masalah orang. Bila kita balik, kita tinggalkan masalah tu dekat bilik tu dekat dalam file kalau macam saya tulis panjang lebar kat file tu, saya dah tak bawa balik. But then of course, I think masa awal-awal dulu waktu saya jadi counsellor, saya bukan macam tu. Saya still carry apa yang klien saya adukan pada saya balik and affected my life, affected my life at home. I remembered that I have this one mother came to see me. Dia mengadu pasal masalah kewangan, husband dia hilang. Dia tak ada air dekat rumah, dia kena potong, elektrik dia kena potong. But masa tu kita kat LPPKN, we don't have petty cash to give her. Actually, dia tak perlukan counselling, dia perlukan bantuan. And then, alhamdulillah lah, kes tu settle lah anyway. Settle luar lah kiranya, not through LPPKN. But anyway, saya start rasa depression. Not that bad, but I feel it. I can feel it. Saya tak boleh berfungsi dengan baik because setiap kali saya teringat, setiap kali saya tengok anak saya makan makanan tak habis, I feel angry. Because kita tahu ada orang actually tak makan, you know. Affected me lah. Tapi lama-lama you know how to juggle the issue, you know. Then you boleh start jadi pendengar yang baik lah. Dia cakap dekat you tahu daya you as a human untuk tolong dia setakat ni je. You cannot go to the house. You cannot belasah husband dia kalau dia datang because husband dia pukul dia. You cannot do that, you know. You can only help her to see what she can do as a person.
macam masalah-masalah berat yang datang patah tangan, yang datang mata kena tumbuk, yang datang lelaki-lelaki pun sekarang dah banyak keluar cari kaunselor. Kalau dulu-dulu waktu saya start saya punya career, the first 5 years, 10 years memang tak ada klien lelaki, but now klien lelaki dah bertambah ramai, and I like that very much because I think men also need to talk. Men ni banyak diajar oleh mak-mak dia dulu, don't cry, jangan nangis, abang boy, lelaki patut be strong, lelaki patut ni, but actually is wrong. If men want to cry, let him cry. If he wants to share his issue to other people, let him talk. Dia tu macam kita juga, macam perempuan juga. Sebab pendaman-pendaman ni, you tahu kan kejadian amuk banyaknya berasal daripada benda yang dipendam. Sama juga dengan perempuan dan lelaki, kedua-dua belah jantina ni perlu bercakap. So to answer your question kan puan, kan macam itulah pendengar yang baik macam mana, kita nak jadi pendengar yang baik macam mana. But saya ada satu warning kepada orang-orang yang buat counselling secara percuma ni. Maksud saya, kawan you can come to you anytime and pour to you semua isu yang dia ada. Dan isu yang dia adukan pada you ni dah jadi isu basi sebab you dah tahu dah apa dia nak cakap, you dah tahu dah apa isu dia, dan you keep on hearing the issue because you tak tahu solution, dia pun tak ada solution, dia jadikan you macam tempat pembuangan sampah. Bila dia dah luahkan kat you, dia okey, dia lega sebab dah luahkan. Tapi bila you pula tak lega because you carry so many sampah with you, Semalam sampah tak sempat buang, hari ni dapat sampah baru lagi, I fikir if you have friends macam ni, you nasihat dia, I'm sorry, you cakap, saya tak boleh bantu dalam isu ni. Why don't you meet orang-orang yang lebih boleh membantu? Stop listening because sometimes depression tu datang kat you, dia dah lega tau because dia dapat cakap. You pula imagine like kadang-kadang you jumpa kan, katalah ini marriage issue, dia cerita pasal husband dia buat jahat kat dia. You biasa nampak husband dia kat parking lot jemput dia, you pula rasa macam nak hempuk-hempuk husband dia. Ni dia okey je kat tepi kereta tu, hi husband dia salam, cium tangan, menjadikan you lagi marah. Tadi bukan ke kata macam tu. So hati-hati, even kalau bukan marriage issue pun, isu workplace pun sama. You jangan bagi diri you jadi dumpster, tempat orang buang isu. You have to tell people, I am so sorry, I cannot listen to you anymore, I'm sympathize but I cannot listen anymore, I cannot do anything, Macam itulah lebih kurang pendengar-pendengar. Any other question beside that, Cik Hanif? Kalau ada Wan, ada yang terus WhatsApp pada saya tadi. Okay. Ada orang ada keinginan untuk berjaya, tetapi dia berada dalam lingkungan orang-orang yang tak mahu berjaya, iaitu macam negatif, orang yang selalu membantah. Bagaimana dia nak terus move on dan berjaya? Dan di samping tu, dia boleh ajak orang-orang yang negatif di sekitar dia untuk turut sama berjaya. Bila kita naik kapal terbang kan, you all semua kan dah pernah pergi haji, Masya Allah, seronoknya I dengar, nanti bawa I pula pergi haji you all kan kat kapal terbang cabin crew cakap apa? Cabin crew tu kata dalam tekanan cabin rendah, corong udara akan jatuh daripada kompartmen atas. Sila pakai pada diri sendiri dulu sebelum membantu orang-orang lain di bawah jagaan anda, betul? Itulah yang saya paling hafal sekali you see if you duduk dalam negative environment, dalam toxic environment, don't change people first. Jangan ubah orang dulu. You selamatkan diri dulu. You ambil dulu corong oksigen tu pakai kat you dulu. Actually tak ada isu you duduk dalam toxic environment kalau you pandai shield yourself. Saya bergerak ke topik seterusnya yang saya nak cakap, sangat berkenaan dengan soalan ni. 22 tahun jumpa orang, katalah setahun saya jumpa 100 orang, saya dah jumpa 2000 orang lebih dah. Ada satu perkara yang saya rasa, dua perkara. Satu, orang tak pandai move on dalam hidup because kita tak belajar kemahiran move on. Kedua, ramai orang don't know what they want in life. Kalau saya tanya sekarang, tu ada 177 orang kat sini kan, saya tanya what do you want in life? Saya percaya 80% of you pause and thinking, nak apa dalam hidup Tapi akan ada orang bersuara benda-benda yang tak dapat diukur. Contohnya saya nak bahagia. Bahagia tu apa? Kaya tu apa? Tenang tu apa? Nampak tak? Kita tahu kita nak something,
Tapi something yang kita nak tu is intangible. Sebab tu kita tak bergerak ke depan because we don't really see what you want. Sama juga macam kan sekarang ni hujung tahun kan, banyaknya mak-mak macam saya ni, kita orang ada azam hujung tahun tau. Azam hujung tahun sama je berpuluh-puluh tahun dah. Nak kurus, betul? Nak kurus, berazam nak kurus. Tapi actually it's not specific. Kalau turun 3 gram kurus tak? You can lose 3 gram today, you know. Jangan naik lift, turun tangga. InsyaAllah kat bawah tu memang lose at least 5 gram. Especially kalau you kat tingkat atas kan. Tak spesifik tau. Dan sometimes yang lebih malang lagi, kita cakap aja nak kurus, tapi actually itu bukan yang kita nak. Sebab kalau kita nak kurus, tadi tak adalah makan nasi sepinggan kan. Mesti kita makan setengah pinggan je, betul tak? Dan makan banyak sayur if you want to kurus. But you perasan tak what you say and your lifestyle is totally two different thing. What do you want? If tadi tu soalan berkaitan dengan nak naik kan, nak excel dalam career, do you really want it? Kalau you really want it, you can find way what to do, you know, what is your first step untuk nak apa yang you nak. Because even if you stay in the toxic environment, as I said, you can shield yourself. Apa yang dia orang cakap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. You still proceed to what you want. Apa yang you nak tu penting. Because kita semua bergerak ke arah apa yang kita nak. Kita hari ni nak balik pukul 5. Nampak tak? Bila kita nak balik pukul 5 spesifik kan, dan kita punya body pukul 4.55 dah shutting down, right? Sebab pukul 5 nak balik kan. You see, when you know what you want, your body will follow you, your action will follow you, you know, your plan semua will follow you if you really know what you want. And of course, mungkinlah kalau orang A ni dekat toxic environment, nak naik dia mungkin mengambil energi yang besar lah compare dengan orang yang dalam positive environment. Tapi nak naik still boleh naik, you know. And what about other people in this toxic environment who doesn't want to change? No, you are not here to change them. They have to change themselves. You save yourself aja. You tak payah nak selamatkan siapa-siapa pun around you, you know. Unless you are counselor, then insyaAllah that is your job, you know, how to save people around you. So you must know what you want, you know. Saya nampak soalan. Kalau kes-kes awal anxiety. Saya ni adalah orang yang diagnose first stage saja. Kalau saya dapati saya tak boleh bantu, biasanya kita refer ke hospital. Saya tak boleh rawat anxiety. Saya cuma boleh rawat isu-isu yang timbul sebab anxiety. Ada beza Anxiety saya tak boleh rawat. Tapi ada isu-isu yang timbul daripada anxiety tu saya boleh bantu insyaAllah. Depression pun saya tak boleh rawat sebab dia perlu dirawat oleh psikiatris. Tapi isu-isu yang timbul daripada depression insyaAllah saya boleh tolong. InsyaAllah boleh tanya Encik Hanif nanti my number ya. Okay, that is the first thing I realise. Second thing, in order for us to ada mental health yang stable, kita kena ada definasi kejayaan sendiri. Jangan ikut definisi kejayaan orang lain. Ini banyak membunuh orang. Orang yang dah bahagia pun rasa tak bahagia, orang dah berjaya pun rasa tak berjaya sebab dia ikut definisi orang. Kalau kita belajar psikologi kan, psikologi you know lah sekarang ni ada founder, ada influencer lah, ada bla bla bla, ada artis lah, you know. You nampak tak actually ramai orang yang cuba meniru definisi kejayaan diorang. Betul ke orang yang ada drive Viva dengan orang yang drive Lamborghini lagi berjaya pada Viva? Betul ke? It depend on your definition. Saya ada Viva, saya happy je, saya berjaya je. Orang yang ada Lamborghini tu dia happy je, dia berjaya je. So I don't have to follow the Lamborghini punya standard. I follow my standard. Ada kawan you tiap-tiap tahun naik pangkat, you don't have to follow that kejayaan. Kejayaan you may be different kejayaan dalam workplace because dalam workplace you stable, people trust you, you know, you can somehow buat task lebih baik daripada orang lain. That is your kejayaan. You can go to work every day instead walaupun you ada masalah-masalah lain, that is your kejayaan maybe.
You can somehow belanja makan KFC twice a month. That is your definasi kejayaan. Alhamdulillah boleh makan KFC. You ada anak 4 orang. That is your definasi kejayaan. Anak you nak pergi sekolah. That is your definasi kejayaan. Anak orang lain pergi MRSM, tak apa. Anak you tak dapat pergi MRSM. Anak you pergi sekolah biasa. Alhamdulillah dah. You nampak tak when we have our own definasi kejayaan, our mental health lebih stabil. Ada ramai orang juga yang selain daripada fikir masa lepas dapat depression ataupun fikir masa depan terlalu panjang ke depan dapat depression. Ada juga orang dapat depression ataupun anxiety because of this, you know. You rasa bimbang, oh dia tu dah ada kereta, dia dah beli rumah cash, dia dah tu, dia dah ni, tapi saya tak ada apa-apa pun sekarang, umur dah 50 tahun, nak buat loan rumah pun dah terlambat. If you rasa you are okay, actually you are okay. Jangan pandai-pandai masuk kasut orang lain. Kasut kita berbeza-beza, you know. Ciptalah definasi hidup sendiri. First of all, you must know what you want. Secondly, yang sangat penting, you must have your own success definition. Definition tu sangat penting untuk you dan itu yang you pegang. You tak ikut dah orang lain punya definition. Because sometimes at workplace kan, you know that ada orang, ada husband yang kaya raya yang boleh beli dia branded handbag. You husband you biasa-biasa, you mula rasa kadang-kadang ini bukanlah satu kecacatan. Kita tengok orang, kita rasa macam kita teringin ni bukan kecacatan sebab kita manusia. Tengok orang ada tu, kita pun teringin juga. But since we know our limit, we know our definition, benda-benda tu kita boleh brush off dengan senang, bukanlah menyebabkan kita rasa tertekan. Itu yang penting. Alhamdulillah ada kawan beli BMW, alhamdulillah kawan kita tiap-tiap tahun pergi overseas. Kita usahakan overseas, Langkawi pun susah nak beli tiket. So it's okay, you know. Dia punya definition overseas, kita punya definition dekat-dekat sini je. Dapat pergi Port Dickson pun alhamdulillah dah. The second thing. The third thing, to make sure that you punya mental health stabil all the time, most of the time is, you tahu tak, kita ni kan, saya selalu andaikan manusia macam kita ni macam kepala kereta api tau. Kepala kereta api kita ni tak macam KTMB, tak macam LRT lah, tak macam KTMB. Kita boleh bawa gerabak belakang kita, berapa juta gerabak pun you nak bawa, you boleh bawa, tak ada masalah. As long as you punya kepala boleh tahan, you bawa lah berapa banyak gerabak. Tetapi you kena ingat, lagi banyak gerabak you bawa, lagi berat you nak bergerak dan lagi lambat you sampai kat destinasi. That is why the art of moving on penting. Ada gerabak-gerabak kat belakang yang kita bawa ni sebenarnya dah tak patut bawa dah. Isu dah 10 tahun berlaku. You dimalukan dalam mesyuarat, for example, bukan kat tabung haji lah, kat tempat lain. You pun masuk tabung haji, rasa macam lega kan dapat masuk tabung haji, semua orangnya bersopan, semua haji dan hajah-hajah belaka, you know, jaga lisan, alhamdulillah. But you keep on bawa gerabak kat belakang. Dulu you dekat organisasi tu, you kata masa meeting kena maki kak, file kena baling kat muka, saya pernah kena kak, itu yang saya berhenti tu, alhamdulillah kat sini. Nampak tak? Benda tu dah 10 tahun, let go that gerabak. Dah tak relevan lagi dah. You mula-mula masuk tabung haji 15 tahun dulu. You punya senior macam, ada satu senior ni lah, dia tak tahu kenapa duk macam himpit you lah, macam stress kan you, you know? Tapi senior tu dah tak ada dah pencen mana hala dah, you know? Tak tahu kat mana, tak tahu hidup ke mati dah. But you still carry that gerabak. Oh, kata sekarang ni kalau kerja kat tabung haji, alhamdulillah bos-bos bagus. Kalau dulu masa saya masuk, you see, you still carry that gerabak. Buang banyak gerabak dalam hidup. If you buat 3 benda ni aja, pertama, you must know what you want in life. Yang you nak tu mesti spesifik. Itu ni kalau what you know, what you want in your life ni boleh buat 3 hari 2 malam ni khusus. Seriously, you merancang hidup you, what do you want, you focus on that je. Benda-benda lain nanti you dah tak nampak dah. You dah tak kisah artis mana bercerai, you dah tak kisah siapa buat apa, you dah tak kisah dah, because you're focusing on what you want only. Apa you nak. Kedua adalah mencipta definasi kejayaan sendiri dan kebahagiaan sendiri. You mesti ada definasi. Pada you berjaya tu apa? Mungkin boleh berjaya, dapat bayar hutang PT-PT habis tu dah kejayaan besar untuk you because you struggle paying that debt. Oh, bayar kereta habis. Oh, dapat beli rumah baru. Oh, dapat panggilan pergi haji. That could be a simple definition of kejayaan. It's yours. You tak bagi orang lain interfere into your own definition, so you become very pleased with your life and you don't have depression, you don't have anxiety, insyaAllah in your life. The third thing, the last thing is about gerabak kereta api ni,
fikir balik mana yang nak bawa, mana yang tak bawa. Is your kereta api, is your landasan, it's up to you what you want to carry, what you don't want to carry. Benda-benda yang tak mendatangkan faedah, sila buang daripada gerabak tu. Gerabak-gerabak tu sekali buang, you know. Ada gerabak sebenarnya dah due nak dibuang, ada gerabak boleh letak kat KIV punya station, ada gerabak boleh bawa everyday, ada gerabak kadang-kadang bawa, you know. We must know what we carry on our shoulder. InsyaAllah if you buat that three thing, your mental health akan jadi sangat stabil dengan izin Allah, insyaAllah. Saya fikir setakat ni je kot, Encik Hanif. Okey, thank you Puan Normaliza. Sebenarnya solution focus tu terbawa-bawa sehingga ke akhir ni Puan, sebab apa yang dikongsikan oleh Puan tadi sangat related dalam kehidupan kita sebagai human being lah. Tak kisahlah kita ni siapa, dan itu perkara-perkara yang biasa berlaku pada diri kita. What's your opinion about forgiving others and writing down things that they appreciate for the day on daily basis before we go to sleep? Maksudnya sebelum tidur tu ada menulis memaafkan, memaafkan orang lain dan everything. Adakah perkara itu sesuai untuk dilakukan, Puan? Untuk move on. I think ini according to individual punya tips lah, you know. If you think that's helpful, keep on doing it. Yes. Dia tak ada salah betul lah, dalam hidup ni tak ada salah betul kan, kecuali benda-benda yang dah termaktub lah, Quran dengan hadis, itu ada salah betul ya. Tapi selain daripada itu tak ada salah betul. Nak bawa kereta Viva pun betul, nak bawa kancil pun betul, nak bawa motor pun betul, nak naik kapal terbang pergi kerja pun betul, you know. Semua betul ya. Kecuali kalau ada Al-Quran kata you cannot drink alcohol, that one you cannot drink alcohol. That one you tak payah tanya lah, salah tak saya minum alcohol semalam? Salah lah, memang salah. But other thing you don't worry. Your life, you own your life. You lah you leader in your life, you know. Don't let other people kacau your life, you know. Don't let other people impose thing on you. Don't let other people say, alah takkan baju tu je kak, belilah baju lain. Kak tudung cuba buat fashion sikit kak. Kak tukarlah kereta. Don't let people do that to you. If you like the car, you like the car. If you love the car, you love the car. No? Never let people impose diorang punya definition to you. That is very important, insyaAllah. Alhamdulillah. Puan, last question maybe daripada Encik Tarmizi ni, Haji Tarmizi. Nak buat bagaimana kita sebagai ketua ataupun sebagai ibu bapa nak buat keputusan baik atau yang terbaik setelah dilihat masalah di kedua-dua pihak? Saya tak dapat yang last tu tadi. Macam mana kita nak buat keputusan yang terbaik lah, sebab maybe majikan ataupun penyelia ataupun pekerja di bawahan kita tu ada problems. So macam mana nak selarikan, nak dapatkan keputusan yang terbaik? Solution focus. Before you buy a new car, before you buy a house, before you pindah rumah, kanser ni kena rawat dulu. You cannot buy a new car dengan you sakit kanser stage 4 sekarang ni. Tak guna pun you beli new car tu, tak tahu dapat ke tak dapat. Go and get treatment first. What I mean is, I think most of our subordinate yang ada issue, we need to treat them first. Tapi kadang-kadang isu yang diorang ada tu sebenarnya isu simple je yang kita boleh settlekan. If you refer back to solution focus therapy ni, you focus on solution. Saya berpendapat semua manusia boleh dibangunkan. Semua manusia ada potensi. Kita cuma kena tahu switch mana nak tekan aja. Kadang-kadang kita tersalah tekan switch. That's why kita ada subordinate yang tak berkembang, you know, yang tak berkembang, nampak degil, nampak macam nak kena luku je because we don't push the right button sometimes. But yes, betul, ada sebilangan kecil subordinate memang tak boleh dibangunkan. Boleh buat exit interview, insyaAllah. I think Cik Hanif can assist exit interview. I think it's important also. Okay, Puan, sebenarnya kalau go through di chat room tu Puan, banyak ramai juga rakan-rakan pendengar kita memberi feedback hasil daripada mungkin pengalaman beliau sendiri dan juga feedback daripada perkongsian daripada Puan tadi. Alhamdulillah, terima kasih pada para penonton semua telah memberi komitmen dan juga penglibatan yang baik sepanjang sesi pada petang ini.
So alhamdulillah kita pun dah di penghujung rancangan pada petang ini. Pihak Lembaga Tabung Haji mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Normaliza di atas perkongsian pada petang ini. Sungguh-sungguh menarik dan mungkin boleh menjadikan bekalan kepada kita semua pada masa akan datang untuk move on. Banyak benda yang dah kita carry ni, gerabak-gerabak yang kat belakang ni. So kita boleh kenal pasti mana gerabak yang boleh kita pisahkan, dan juga kita boleh tengok sendiri di mana definisi kejayaan pada diri kita sendiri untuk kita move on pada masa akan datang, dan juga tak lain tak bukan untuk memberi fokus kepada diri sendiri. Macam tadi kan ada corong udara tadi tu, sebelum kita beri bantuan pada orang lain, bantuan pada diri kita sendiri. So alhamdulillah banyak pengajaran pembelajaran yang kita lalui pada petang ini. Alhamdulillah sangat-sangat kita beruntunglah pada petang ini. Dan pada rakan-rakan yang terlepas untuk mengikuti pada sesi pada petang ini, insya-Allah rakaman video hasil daripada program petang ini kita akan uploadkan di Al-Falah Ilham YouTube channel. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan boleh tonton kembali sesi pada petang ini di ruangan tersebut insya-Allah. Dan seterusnya kita juga ingin mendapatkan bantuan ataupun maklum balas daripada tuan-puan semua untuk memberi maklum balas pada sesi pada petang ini dengan menekan pautan yang telah dikongsikan di ruangan chat. Okey. Dan di akhir juga kita ingin kongsikan tuan-tuan puan-puan yang ingin dapatkan bantuan seperti mana yang banyak tadi Puan Normaliza kongsikan, promosikan perkhidmatan kaunseling ataupun perkhidmatan bantuan ini, dapatkanlah bantuan. InsyaAllah kita ada kaunselor di tabung haji, kita ada 2 orang kaunselor di tabung haji, dan juga kita dibantu oleh rakan pembimbing akrab Lembaga Tabung Haji yang berada di seluruh Malaysia untuk memberi bantuan kepada kita tuan-tuan insya-Allah. Okey tuan-puan, di akhir ni jom kita sama-sama corekkan kenangan bersama dengan Puan Normaliza dengan sama-sama kita onkan kamera untuk kita ambil gambar bersama-sama. Jom. Okey. So puan boleh nanti kita tunggu rakan-rakan lain onkan kamera. Ramai sebenarnya puan, hampir 180 orang tadi bersama dengan kita mendengar perkongsian daripada puan. Rakan puan juga Cik Fizli tekun daripada awal tadi mendengar perkongsian daripada puan. Puan Maliza boleh tekankan ruangan more button tadi, boleh tekan large gallery. Kita boleh tengok ramai yang berada bersama dengan kita ni. Hajar Rohaniza boleh ambilkan gambar. Cik Ani, where is the more button ni Cik Ani? Dia ada 3 titik. 3 titik tu ada tak kat puan punya ni? 3 titik tu ada kat mana sepatutnya? Kalau kami di bahagian atas. Oh, okay, more action. I found it. Lepas tu? Then ada large gallery. Large gallery. Oh Allah. Enter full screen. Enter full screen. No, I don't have that. Oh ya Allah. Apa, it's okay. Nanti kita kongsikan gambar di ruangan chat nanti. Boleh. Okay, ready semua, senyum. Ayo lah. Okay, kita buat mini love lah. Okay, cik. Okay, ready. 1, 2, 3. Ayo lah. Cantik. Nanti kita kongsikan dalam ruangan chat. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah banyak perkongsian yang boleh kita pelajari untuk kita move on pada masa akan datang ni. Sangat-sangat penting untuk kita move on kan. Tadi saya ingat lagi gerabak-gerabak ada kat belakang ni, kita kena pasti untuk kita pisahkan. Untuk kita move on dan bawa pada masa akan datang dengan lebih baik insya-Allah. So akhir ni terima kasih sekali lagi pada Puan Normaliza Mahadi dan juga rakan-rakan warga tabung haji yang telah memberi sokongan pada program pada petang ini. InsyaAllah kita akan sama-sama lagi pada program yang akan datang. Kita akhiri sesi pada petang ini dengan kita sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jom sama-sama kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Sama-sama. I don't really know how to hang up, okay? Okay, nanti kita end live kan nanti. Siapa? Boleh.